Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih kerana anda sedang menonton channel YouTube saya. Terima kasih juga jika anda dah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau tak tekan lagi, tekan butang merah itu sekarang. Jika ada video-video bermanfaat, akan ada di feed YouTube anda. InsyaAllah hari ini kita nak react untuk satu video daripada Buya Yahya berkaitan tentang dikatakan bahawa Umar Al-Khattab membunuh anak perempuannya, kubur hidup-hidup. Jom kita dengar apa yang diceritakan oleh Buya Yahya di dalam YouTube. Jom kita dengar. Perempuan itu malu, kemudian dikubur hidup-hidup. Hingga suatu ketika Sayyidina Umar, karena kebiasaan li'ila fi Quraisyin ila fi brihlata syita'i wa saif, orang Arab tuh biasa kalau berdagang pergi ke Sam bolak-balik. Sehingga suatu ketika dalam perjalanan cukup lama, kemudian pulang mendengar berita bahwasanya punya anak perempuan. Dan dalam kisah itu anaknya pun sudah mulai bisa bertutur kata. Karena mungkin kesibukan orang waktu itu, apalagi gaya hidup jahiliyah waktu itu, ya nggak peduli. Punya anak perempuan sudah mulai bertutur kata. Dikenalkan oleh ibunya bahwa ini adalah ayahnya. Dia senang dengan ayahnya. Rupanya sang ayah merasa malu. Dibawalah anak perempuannya, dibonceng. Dan alangkah senangnya seorang anak dibonceng oleh ayahandanya. Dibawa ke tengah padang pasir. Dipikir diajak main-main, kejar-kejaran atau apa. Setelah sang anak dibawa ke tengah padang pasir, melihat ayahnya menggali. Menggali, dan saat menggali itu selesai, jenggotnya kotor. Sang anak masih sempat berkata pada Abah, "Abah, jenggotnya kotor." Jenggot dibersihkan oleh sang anak. Kemudian setelah sang anak selesai membersihkan jenggot sang ayah pun memegang sang anak, dan anak pun ditanam hidup-hidup. Kejam Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi lihat, setelah beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sangat lembut dan indah dalam bergaul dengan keluarganya. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar ini hidayah, hijrah yang sesungguhnya. Di saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, terlihat beliau itu bulat, guyon dengan anaknya. Di halaman rumahnya itu dengan anaknya gulung-gulung begitu. Lalu sahabat-sahabat yang lainnya merasa, ini khalifah kok macam gitu. Ya khalifah, engkau lakukan engkau berbuat seperti itu dengan anakmu, kok jadi kayak anak kecil kau mesin. Tiba-tiba berhenti Sayyidina Umar lalu mengangkat suara. Man lam yarham bi auladi falam yarham bi ummati. Orang yang tidak punya kasih sayang dengan anaknya tidak akan punya kasih sayang dengan umat. Berubah dari dulu yang kejam akan menjadi orang yang lembut. Karena apa? Hidayah di dalam hatinya. Dan siapapun bisa mendapatkan hidayah seperti Sayyidina Umar. Karena apa? Tuhan kita adalah sama Tuhan Allah, Tuhannya Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar punya kejahatan yang sejauh itu, akan tapi setelah mendapat hidayah menjadi mulia, Allah pun mampu dan bisa memuliakan kita. Maka bersyukurlah kita semuanya. Okey, kita dah dengar satu penjelasan cerita daripada Buya Yahya daripada Indonesia. Jadi kita nak buat react untuk video ini, untuk cerita ini, betul ataupun tidak. Kisah ini boleh disandarkan kepada Umar Al-Khattab ataupun tidak. Tapi sebelum tu kita nak tengok satu hadis Nabi SAW yang ada dekat bawah ni. Nabi kata, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai penipu, pembohong, kelentong, jika dia ni jenis orang yang sebut semua benda yang dia dengar. Asal saja yang dia dengar, asal ada masuk dalam telinga dia cerita dekat orang. Dia tak ada tapis-tapis langsung. Nabi kata bahaya orang macam ni. Orang macam ni boleh dilabel sebagai seorang pendusta. Jom kita tengok adakah cerita ini adalah cerita yang sahih. Daripada sudut faktanya, cerita ni tidak ada dalam kitab hadis. Hampir cari kitab hadis mana pun, takkan jumpa cerita ni. Pilah cari. Ni, orang yang duduk usaha buat saya makan ni, duduk pergi cari sungguh-sungguh dah. Cari dekat kitab hadis kutub tis'ah. Bukan kutub sitah lagi. Kutub tis'ah. Dah masuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa semua. Dah cari dah. Sunan Abu Dawud dah. Dah pergi cari dah. Majma' Zawaid lah apa semua lah. Tak jumpa. Tak jumpa. Memang tak ada cerita ni. Kemudian, paling ada pun dalam buku Abbas Aqad berjudul Abqariyatun Umar.
Yang tu ada. Tapi Abbas Aqad ni orang baru, orang Mesir. Dia puisi Mesir. Bini dia baru meninggal berapa tahun yang lepas. Bekas bini dia lah. Kan selebriti, artis kan. Cerita Abbas Aqad ni popular lah. Orang yang cerdik daripada sudut bahasa. Orang Mesir memang kenal lah Abbas Aqad ni, sampai ada tempat nama Abbas Aqad. Jadi kita kata ada cerita tu dekat situ. Mai dekat tempat kita ni memang banyak, hampir cari dekat internet banyak cerita ni. Tapi bila kita tengok sandaran dia kat mana, kita tak jumpa. Memang susah nak cari sandaran dia. Jadi pelik juga. Benda ni famous daripada kecil lagi sampai ke besar. Kita duk dengar cerita yang sama. Bahkan bukan takat kitab hadis. Tiada kitab sejarah yang merekodkannya. Kitab tarikh. Tak ada cerita. Cuma saya ada tengok satu penulisan orang Arab dalam internet. Saya tak letak rujukan lah. Disebabkan anda boleh cari je dalam bahasa Arab. Dia kata dalam web Syiah ada cerita ni. Dan dia nak kaitkan di antara cerita ni dengan orang Syiah. Sebab orang Syiah ni dia ada satu pendirian untuk nak memburuk-burukkan sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in. Dengan cara yang macam-macam. Antaranya mula-mula tunjuk macam bagus. Tapi sebenarnya diselinap dekat situ, dia nak bagi kata ini tak bagus. Nak kata ini sahabat ni daripada dulu punya teruk, takkan cepat sangat berubah. So macam tu. Itu jarum-jarum Syiah. Dia katalah itu dakwaan dia. Saya tak ambil dakwaan itu sebab dia terlalu umum sangat. Tapi kita tengok lagi apa yang yang menjadi konten kita. Siapa sebenarnya Umar Al-Khattab ni? Kita kena cek dulu. Siapa sebenarnya Umar Al-Khattab? Baru kita boleh berpendirian dengan kisah dia. Yang pertama nama dia adalah Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. Dia ni nama dia Umar bin Al-Khattab. Al-Khattab tu bukan gelaran. Nama dia Al-Khattab. Dan dia ni daripada Bani Adi. Jadi disebut Al-Adawi. Al-Adawi. Dia daripada Bani Adi. Dan dia ni adalah keturunan Quraisy, keturunan kabilah Quraisy. Kabilah dia kabilah Quraisy, suku dia adalah suku Adi. Jadi yang tu. Dan beliau adalah salah seorang dan dinamakan kunyah dia, gelaran dia, kunyah dia adalah Abu Hafs. Abu Hafsin. Abu Hafsin ni bapa kepada Hafs. Biasa sebut Abu Hafs ni disebabkan yang tua tu, anak dia yang tua tu siapa? Macam saya, Abu Dahyah. Kan Abu Dahyah. Sebab anak lelaki saya yang paling tua sekali namanya Dahyah. So Abu Dahyah lah. So yang paling tua ni anak dia nama Hafs ataupun Hafsah. Antara sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasul SAW, bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada bab khusus cerita tentang manaqib Umar Al-Khattab. Cerita berkaitan tentang terbalik. Cerita tentang ada lebih kurang 17 hadis yang khusus. Kalau nak cerita hadis yang lain banyaklah. Tapi ada satu bab khusus manaqib sahabah, manaqib Umar Al-Khattab. Kemuliaan Umar Al-Khattab. Ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari je ni. Dalam Sahih Muslim belum kira lagi. Dalam kitab-kitab hadis yang lain belum kira lagi. Khusus. Sebab pendirian kita Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan Umar Al-Khattab ni cukup mulia. Dia ni cukup mulia. Bahkan dia dilantik menjadi khalifah kedua umat Islam dalam tempoh yang panjang selepas kewafatan ataupun meninggalnya kewafatan Abu Bakar. Antara isterinya adalah Zainab binti Maz'un yang dikahwini sebelum Islam. So kita tengok isteri dan anak dia. Sebab kita nak buat semakan tentang cerita ni. Minta maaf kalau tulisan kecil sikit sebab ini saja yang mampu saya buat. Minta maaf kalau tulisan begitu kecil. Zainab binti Maz'un ini antara isteri dia lah. Sebahagian kata ini isteri nombor 1 dia. Dia kahwin sebelum dia masuk Islam lagi. Sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Dia dah kahwin dah dengan Zainab binti Maz'un yang merupakan adik-beradik dengan Uthman bin Maz'un. Kalau siapa kenal Uthman bin Maz'un ni, cerita dia memang best lah. Nanti kita masuk dalam surat yang lain. Memang best cerita Uthman bin Maz'un. Jadi ini family yang sama. Zainab binti Maz'un. Mereka dia berkahwin sebelum daripada Umar memeluk Islam, bahkan sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul.
Dan daripada perkahwinan tersebut, dia dapat 3 orang anak. Yang pertama adalah Hafsah. Sebab tu nama dia digelar sebagai Abu Hafsin. Sebab yang mula-mula sekali anak dia adalah Hafsah. Hafsah ni dia lahir 5 tahun sebelum dilantik Nabi sebagai Rasul. Maksudnya tahun ke-35. Lebih kurang pada waktu berlakunya pemindahan Hajarul Aswad. Waktu banjir Mekah tu. Lebih kurang pada waktu berkenaan lahirnya Hafsah waktu tu. Kemudian Abdullah. Abdullah ni 10 tahun sebelum hijrah. Sebelum Nabi berhijrah, lebih kurang tahun 3 tahun ketiga Nabi dilantik sebagai Rasul. Umur Nabi 43 tahun, lebih kurang begitulah. Kemudian Abdul Rahman. Jadi 3 orang anak ni daripada seorang wanita namanya Zainab binti Maz'un. Kemudian ada lagi Ummu Kulsum, Mulaikah binti Jarwal, Qaribah binti Abi Umayyah, Jamilah binti Sabit, Atikah binti Zaid, Ummu Hakim binti Al-Haris, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib. Ni anak kepada Ali bin Abi Talib. Ini bini dia yang paling muda lah. Bini dia yang last sekali yang dia meninggal dunia. Waktu tu isteri dia pada ketika itu adalah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib. Ini anak Ali. Maksudnya dia dengan Ali tu pak mentua dia lah. Pak mentua dia. Jadi dia kahwin waktu 17 Hijriah. Jadi sebelum Islam dia kahwin dengan 3 orang lah. Zainab binti Maz'un, Ummu Kulsum dengan Qaribah. Cuma Ummu Kulsum dengan Qaribah ni kemudian mereka ni ditalak oleh Umar lah pada waktu yang berbeza-beza. Manakala Jamilah binti Sabit, dia kahwin pada tahun 7 Hijriah. Atiqah binti Zaid bin Amru selepas Islam. Ummu Hakim binti Al-Haris juga begitu juga. Jadi kalau ikut daripada sudut anak, yang perempuan Hafsah yang mula-mula sekali. Hafsah yang mula-mula sekali. Kemudian kalau nak kira anak perempuan yang lain, dia ada Fatimah. Tapi Fatimah ni selepas Islam. Selepas Umar memeluk Islam. Jadi Fatimah dilahirkan. Dan Ruqayyah. Ruqayyah pun sama. Ruqayyah ni anak kepada Ummu Kulsum binti Ali. Dia ni dilahirkan selepas hijrah lagi. Jadi selepas Islam lah. Jadi yang sebelum Islam adalah Hafsah. Jadi siapakah anak Umar yang dibunuh? Jadi kita boleh tengok siapakah anak Umar yang dibunuh. Yang pertama sekali, anak yang paling tua ialah Hafsah. Sehingga Umar digelar sebagai Abu Hafs. Dan Hafsah dilahirkan sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul. Jika benar Umar bunuh anak perempuannya sebelum Islam, pasti yang dibunuh itu ialah Hafsah. Tetapi malangnya cerita ni, Hafsah hidup sehingga tahun ke-41 Hijriah. Bahkan Hafsah pernah berkahwin dengan Khunais bin Huzafah yang merupakan antara umat Islam yang terawal, As-Sabiqun Al-Awwalun. Khunais pernah berhijrah ke Habasyah dan juga berhijrah ke Madinah bersama dengan Hafsah. Tapi Khunais ni dia masuk dalam perang Uhud dan dia syahid di dalam peperangan Uhud. Jadi Khunais syahid dalam peperangan Uhud. Lepas habis Khunais telah syahid, Umar cari. Di kisah ni terkenal lah, anda boleh cek kisah ni. Dan kisah ni antara kisah yang sabit. Kita kata lepas daripada Khunais meninggal dunia, jadi Hafsah jadi janda lah. Umar pergi cari siapa dia nak kahwin dengan Hafsah ni. Pergi cari Abu Bakar, pergi tawar dekat Abu Bakar. Abu Bakar tak mau ke Uthman. Uthman tak mau. Rupa-rupanya Rasulullah SAW mau. Akhirnya Hafsah dianggap sebagai, dijadikan sebagai isteri Rasulullah dan mendapat title Ummul Mukminin. Jadi Hafsah betul ke kena bunuh? Ataupun betul ke Umar bunuh anak perempuan dia? Kalau betul anak perempuan dia yang dibunuh, dia bunuh anak perempuan dia, maka dia akan bunuh Hafsah. Tapi Hafsah tu hidup sampai kesudah. Bahkan jadi isteri Rasul SAW. Jadi siapa anak Umar yang Umar bunuh tu? Kalau nak kata Ruqayyah atau Fatimah, yang tu lepas Islam. Yang sebelum Islam hanya Hafsah. Dan ini menunjukkan bahawa cerita ini tidak benar. Cerita ini tidak benar. Kita tengok pada isu yang berikutnya. Tidak dinafikan bahawa ada orang Arab yang bunuh anak perempuannya. Bahkan ada satu kisah yang tidaklah bertahap sahih. Cuma Al-Albani rahimahullah mengatakan ia sahih.
sebahagian menyatakan dia ada syawahid dan sebagainya. Cerita berkaitan tentang Qais bin Asim daripada keturunan Bani Tamim. Bani Tamim ni, awak tengok rekod, Bani Tamim ni memang ada rekod mereka ini ada perbuatan, bukan amalan tapi perbuatan membunuh anak perempuan. Bani Tamim. Ada sebahagian riwayat kata Bani Asad pun ada, Bani Asad pun ada. Bukan Bani Adi, Bani Asad pun ada juga. Kuat suku Asad. Suku Asad dan juga suku Tamim. Dikatakan mereka ada perbuatan itu dalam suku mereka. Antaranya adalah Qais bin Asim. Qais bin Asim ni orang yang kaya. Dia ni tokoh, dia ni pemimpin kaum dia. Selepas dia memeluk Islam, dia di antara tokoh-tokoh Bani Tamim yang memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, dia datang jumpa Nabi, dia kata bahawa dia dulu waktu jahiliah dia bunuh 8 orang. Ni, 8 orang. 8 orang anak dia. Dia bunuh 8 orang anak dia. Macam mana ni? Nabi SAW kata, setiap anak tu bebaskan hamba. Bebaskan hamba. Jadi kalau kata 8 orang hamba perempuan yang nak kena bebaskan. Tapi dia kata aku ni tokek unta. Jadi kalau tokek unta, hang sembelih unta untuk setiap orang sekor. Jadi ada 8 ekor lah. 8 ekor. Yang tu disebutkan. Dan itu adalah Bani Tamim. Bukan Bani Adi. Jadi sehingga kan dikatakan bahawa ayat 8 hingga 9 surah At-Takwir diturunkan untuk nak cerita pasal Bani Tamim tadi tu. Sehingga akhirnya perbuatan membunuh anak perempuan itu sudah tidak lagi dilakukan dengan Islamnya mereka dan disebabkan ayat Al-Quran menghina perbuatan jahiliah berkenaan. Pun begitu, ini bukanlah satu perbuatan ataupun amalan semua kabilah. Bahkan Umar bin Al-Khattab daripada Bani Adi. Dia bukan Bani Tamim, dia bukan Bani Asad. Dia daripada Bani Adi. Manakala Bani Adi ni tak ada satu riwayat pun yang kata Bani Adi pernah bunuh anak perempuan disebabkan takut nak bagi makan. Ataupun malu, maruah sebagainya. Tak ada riwayat tu. Bahkan kalau kita tengok, dia tidak menjadi amalan keluarga Umar. Keluarga Umar, kita biasa sangatlah dengar, saya percaya tuan-tuan, biasa dengar cerita Fatimah binti Al-Khattab. Iaitu adik perempuan Umar yang mana yang menjadi isu ataupun yang menjadi antara watak penting Islamnya Umar, yang cerita pasal dia dengan laki dia mengaji Quran dan surah Taha tu lah. Tapi cerita tu nanti kita akan rujuk kemudian daripada sudut kesahihannya. Tapi yang tu lah. Yang tu yang dikatakan bahawa Umar pergi tampak adik perempuan dia Fatimah tu. Yang tu lah Fatimah tu. Fatimah tu adik perempuan Umar. Kalau kata ini menjadi amalan family Umar pun, pasti dah dibunuh Fatimah tu. Tapi tak menjadi amalan family Umar. Jadi sahabat-sahabat, apa pendirian kita terhadap para sahabat Nabi? Yang pertama adalah sahabat ialah orang yang paling mulia dalam kalangan Nabi, dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah sudah janjikan syurga buat para sahabat Nabi. Mereka tak maksum, tapi sebahagian mereka juga melakukan dosa besar. Cumanya mereka telah menunjukkan contoh yang paling baik untuk kita ikut. Ahli sunnah tidak seperti Syiah yang sentiasa ada pegangan untuk mengutuk keji sahabat-sahabat Nabi. Tetapi ahli sunnah wal jamaah sentiasa mempertahankan mereka. Apa sahaja riwayat yang memburukkan mereka tanpa sebarang sandaran, hendaklah dihapuskan daripada dada-dada umat. Jadi kita dapat kesimpulan bahawa cerita ni tak betul. Cerita Umar Al-Khattab bunuh anak perempuan dia tak betul. Ni kena padam daripada dictionary kita, daripada otak kepala kita tu, kita kena padam cerita ni. Cerita ni tak betul dan ini dapat memburukkan wajah Umar Al-Khattab. Orang kata, oh ni sebelum Islam. Sebelum Islam sebab dia sahabat Nabi coy. Tak boleh suka-suka hati kata kat dia. Kalaulah dia bukan sahabat Nabi pun, kalau dia bukan sahabat Nabi pun, dia buat benda tu, kalau dia tak buat benda tu, hampir kata dia buat salah juga. Apatah lagi dia sahabat Nabi.
Dia orang yang Nabi muliakan. Dalam satu riwayat Bukhari, Nabi selalu duk pegang tangan Umar ni. Sayang sungguh Nabi dengan Umar Al-Khattab. Jadi, bagaimana kita berhadapan dengan cerita ni? Kita kata cerita ini tidak sahih. Ada orang kata, ada sahabat-sahabat Nabi buat dosa, minum arak dan sebagainya. Mana yang diriwayatkan, kita riwayatkan. Tapi benda tak diriwayatkan, jangan reka. Jangan reka. Dan ustaz-ustaz kita pun sendiri, bila dapat cerita macam ni, kita tahu, oh ini sensitif. Ini sahabat Nabi ni, ini sensitif ni. Bila sensitif ni, kita kena semak dulu. Memang cari-cari tak jumpa. Allah. Bila kata tak jumpa, tak apa, kita pergi cari cerita lain. Nak pergi cerita pasal kehebatan sahabat Nabi. Nak pergi cerita berkaitan tentang Umar. Sahih Bukhari cerita banyak tentang kehebatan Umar. Dalam Sahih Muslim cerita banyak tentang kehebatan Umar. Hampir cari buku-buku para ulama cerita berkaitan tentang sejarah, tarikh dan Al-Bidayah wa Nihayah cerita tentang kebaikan Umar, kelebihan Umar. Kenapa tak pergi cari kat situ? Kenapa tak buat semakan? Kenapa tak buat semakan? Tapi kalaulah contoh, oh terlupa ke, tersilap, tersampaikan, buat macam mana kan? Kita dah tersampaikan. Kalau dah tersampaikan, mungkin kalau berani, kalau ada yang berani, cakap minta maaf lah, hari tu saya pergi cerita. Ni cerita dia tak betul. Tapi kalau tak berani, tak apa. Tak ada masalah. Jangan ulang pergi cerita dekat orang lain. Tak payah cerita kat orang lain. Cerita ni tak betul. Tak betul. Kalau siapa kata cerita ni betul, buktikan cerita ini betul. Hang ambil daripada mana cerita ni, apakah bukti cerita ini betul. Kita telah tunjukkan tentang ketidakbenaran cerita ni. Adakah anda dapat sesuatu? Moga-moga anda dapat sesuatu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.